محمدا عبده ورسوله حبيبنا المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنا علما وارزقنا فهما برحمتك يا أرحم الراحمين. Kita mulakan dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Berbahagia pengurusi surau Al-Firdaus, barisan para imam, ahli jawatan kuasa, para pimpinan masyarakat, para ilmuwan, asatizah, muslimin, muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sentiasa memuji Allah Subhanahu wa taala di atas kurniaan nikmat yang berterusan kita kejar hingga ke saat ini. Mudah-mudahan kita menggunakan nikmat ini pada jalan menjadi kebaikan dan dalam usaha mencari bekal pada hari yang tidak ada peluang ataupun kaedah lain untuk kita mendapatkan bekalan melainkan di atas dunia ini. Baik, muslimin, muslimat yang dimuliakan Allah Ta'ala, hari ini dah masuk 4 Rejab, 4 Syaban Ramadan. 26 hari kita masuk Ramadan, InsyaAllah. Dan Allah beri kesempatan kita nak masuk Ramadan. Jadi dalam tempoh ni orang cerita pasal inilah Isra Mi'raj. Ini saya nak sentuh sikit berkenaan Isra Mi'raj, di mana Nabi SAW diperjalankan oleh Allah Ta'ala dalam satu perjalanan yang sangat jauh. Satu perjalanan yang kalau mengikut pada perhitungan akal manusia ni tak akan mustahil berlaku lah. Perjalanan daripada Masjidil Haram ke Baitul Maqdis 1200 km, mengambil masa 30 setengah, riwayat kata 30 hari perjalanan, ataupun 40 hari perjalanan daripada Mekah ke Baitul Maqdis. Jadi bila perkara ini diceritakan oleh Nabi SAW kepada penduduk Mekah dengan bantuan Abu Jahal yang jadi mempromosikan cerita Nabi ini, dan dialah yang memanggil sidang tergempar penduduk Mekah supaya dengar cerita Nabi. Nabi pun seronoklah. Asal dia Nabi pening kepala macam mana Nabi nak menceritakan kisah dia perjalanan ini kepada kaum dia tadi, hanya dapat bantuan daripada Abu Jahal. Dia kata tak apa, urusan nak promosi, nak kempen supaya orang datang, serah kepada aku. Abu Jahal panggil dia kepada geng-geng dia untuk Mekah supaya dengar apa dia kata Nabi. Tujuan dia tak lain adalah untuk menjatuhkan maruah Rasulullah SAW. Dalam masa yang sama, inilah peluang dia nak mengatakan bahawasanya kebenaran adalah di pihak dia. Yang sebelum ini mereka ni yang menjajah, yang mengatakan bahawasanya Nabi ni adalah orang gila, orang buat cerita rekaan, bawa satu agama yang pelik. Jadi inilah peluang dia. Jadi dia promosi supaya orang kampung datang dengar cerita Nabi. Jadi cerita perjalanan berlaku dalam satu malam. Jadi dalam keadaan manusia, masyarakat pada ketika itu yang ada sebahagiannya hampir-hampir nak memeluk Islam. Bila dengar cerita Nabi ini terus jadi masuk Islam. Sebab cerita pelik di luar kemampuan akal nak fikir. Dia adalah mukjizat. Mukjizat ni dia mencari adat tak boleh terima, akal pun tak boleh terima. Jalanan yang sangat jauh boleh berlaku dalam satu malam. Kemudian sebelum berlakunya perjalanan tadi, Rasulullah SAW dada dia dibedah.
perjalanan baik. Kita nak buat benda-benda baik ni, dia punya kaedah dia. Daripada kisah ni kita boleh ambil iktibar, iaitu kena membersihkan hati nurani kita, dalaman kita, jiwa kita. Sebagaimana Rasulullah SAW yang sudah sedia maksum, terpelihara daripada dosa tadi pun, tetap diarahkan oleh Allah Ta'ala supaya dibersihkan hati dia, qalbu dia, dibedah daripada dada dan di bahagian pekan, di bahagian leher sampai ke bahagian bawah pusat, dibersihkan hati dia, kemudian dimasukkan dengan ilmu, hikmah, kelembutan, kekuatan, ketahanan, semua dimasukkan tadi, ilmu yang terus datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab pernah melakukan satu perjalanan yang sangat mulia tadi, diperjalankan oleh Allah Ta'ala. Subhanallazi asra bi'abdihi, yang memperjalankan hamba dia. Maha suci Allah. Bila sebut maha suci Allah ni, dia tak boleh menandakan bahawasanya benda ni adalah benda besar. Memuji Allah ni, kebesaran Allah ni, perjalanan adalah satu kebesaran Allah. Jadi bila ditanya oleh orang Arab ni, apa bukti kamu melakukan perjalanan tadi? Nabi kata, Nabi ditunjukkan satu layar. Dia kata dia nampak bagaimana keadaan, berapa keadaan Masjidil Aqsa itu, berapa dia punya tiang. Nabi pergi Masjid Aqsa itu bukan nak kira tiang. Jadi kita datang ke surau ni, bukan kita nak kira tingkat ada berapa. Kalau orang tanya tingkat ada berapa tingkat surau, tak dapat jawab. Berapa tiang kita tak dapat jawab. Berapa kipas, berapa pun kita tak tahu. Kipas siding, kipas dinding, tanya. Berapa kita datang ni nak beribadah ya. Sama juga dengan Nabi, tetapi ada riwayat kata Nabi ni ditayangkan di hadapan dia keadaan berupa Masjidil Aqsa tadi. Dia boleh cerita. Dan masyarakat Arab pun mengetahui bahawasanya Nabi ni dia tak pernah berjalan jauh. Hanya zaman muda dan zaman dia sebelum dilantik menjadi rasul sahaja dia pernah berdagang dengan saudara Syam. Masyarakat Arab ni kalau sebut pergi Masjidil Aqsa ni adalah satu perjalanan yang paling hebat, jauh. Kata yang otai saja yang berani melakukan perjalanan yang begitu jauh. Tiba Nabi ni boleh jawab soalan tadi. Jadi timbul persoalan, kenapa Isra' Mi'raj ni tak berlaku pada waktu siang? Kenapa siang? Sebab apa? Masyarakat Arab tu boleh tengok burak yang Nabi naik tu. Lagi mudah kan? Urusan Nabi, dakwah Nabi lagi mudah. Jadi orang akan lebih percaya. Kan, tengok burak yang digambarkan oleh Nabi ni, kaki dia boleh memanjang, kaki depan dia boleh memanjang, kaki belakang dia boleh memanjang. Ketika menaik bukit, kaki depan dia pendek. Ketika menurun bukit, kaki depan dia panjang. Sehingga keadaan burak tu dalam keadaan selesa dinaiki oleh Nabi SAW. Dan kita naik bukit lalu tu, naik Pajero tu, kita punya badan jadi apa? Tidak terlentang tu. Kalau surat tu macam tu, kalau menurun tu macam tu. Jadi kedudukan Nabi naik burak tu selesa, laju. Kenapa tak berlaku waktu siang? Orang Arab boleh nampak burak tu. Jadi kata, oh ini dia Muhammad yang mendakwa dia mendapat agama baru. Kenderaan dia pun hebat. Kemudian orang Arab boleh menyaksikan peristiwa itu dengan kepala mata mereka. Kan? Tentu orang Arab lebih cepat beriman. Sebenarnya kalau sekiranya peristiwa ini berlaku pada waktu siang, orang Arab yang tak beriman itu tak akan tak beriman. Sama juga peristiwa yang berlaku kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tu ditangkap. Dia tu seorang Habibullah, kekasih Allah, Khalilullah, kekasih Allah, ditangkap dan dikenakan hukuman campur dalam api. Memang kena campur dalam api. Kalau ikut kita kata, kalau kita ni ada hubungan kuat dengan Allah ni, pasti Allah tolong. Tapi sengaja Allah biarkan Nabi Ibrahim ni ditangkap dan dikenakan hukuman jatuh masuk dalam api. Kenapa? Nak memperlihatkan mukjizat Allah tadi. Api yang panas tadi boleh menyelamatkan Ibrahim. Dengan sebab apa? Api yang sifat dia membakar tadi boleh jadi sejuk.
Tengok kesan dia. Orang apa tu, kata umat Nabi Ibrahim, Namrud dan sekutu-sekutu dia punya mengikut tak beriman juga Nabi Ibrahim, walaupun menyaksikan peristiwa yang hebat tadi, api yang pada sifat dia yang diketahui oleh semua orang membakar, tapi tak boleh membakar, tak memberi kesan kepada Ibrahim ni, tak beriman juga. Sama macam Nabi Musa, dia membelah lautan, pengikut dia lari celah-celah laluan yang dipukul oleh Nabi Musa tadi, sampai diselamatkan oleh Allah daripada tentera-tentera Firaun tadi. Selepas bila tu mereka kafir juga. Dan mereka menyaksikan dan mereka melalui perjalanan tu, laluan laut tu, raya yang luas tadi boleh lalu. Di kanan mereka nak air yang terbelah. Dan selamat. Dah selamat sampai sana, apa yang mereka minta? Oh, kami nak sembah Tuhan kamu wahai Musa, tapi kami nak tengok Tuhan secara zahir. Kamu boleh nampak dengan kepala mata kami, baru kami beriman. Kalau kamu tak boleh nampak kan, sediakan kami berhala-berhala, patung-patung yang kami nak sembah. Itu permintaan jahat orang pengikut-pengikut Nabi Musa setelah diselamatkan oleh Allah Ta'ala. Dan mereka menyaksikan mukjizat besar ini. Jadi sama juga, kalaulah orang Arab tadi menyaksikan peristiwa Isra dan Mi'raj tadi, itu sama juga, tak akan beriman. Dan ianya berlaku pada waktu malam dan diceritakan oleh Nabi SAW sebagai ujian iman kepada orang Islam. Sampai pada hari ini sebagai ujian iman untuk meyakini bahawasanya ada peristiwa-peristiwa gaib yang wajib kita imani, kerana yang di luar batasan akal, yang kemampuan akal untuk fikir, ya, membuat kajian. Setiap makhluk dia ada batasan. Manusia dia ada batasan, jin dia ada batasan, malaikat pun ada batasan juga. Malaikat bila di bawah Nabi sampai ke Sidratul Muntaha, nak naik atas lagi tak boleh dah. Jibril kata setakat ni aku boleh teman kamu untuk perjalanan Mi'raj ni. Dan kalau aku melangkah lagi, badan terbakar. Tu Jibril yang hebat pun terbakar juga. Sebab apa? Dia ada batas. Dia tak boleh nak melampaui batas tersebut. Ada tempat-tempat yang dia tak boleh masuk. Tapi Nabi Muhammad saja yang layak masuk tempat tu. Dan Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Allah, menerima wahyu solat lima waktu. Jin pun sama. Malaikat dijadikan daripada cahaya berlaju-laju. Satu saat kelajuan cahaya tu 300,000 km per saat. Ini orang buat satu kenderaan ni, satu kenderaan yang paling laju 60,000 km 1 minit boleh bergerak. Paling laju lah setakat ni di dunia dicipta. Tetapi kalau dia nak pergi ke satu planet paling dekat di antara bumi, nak pergi satu bintang yang paling dekat dia daripada bumi ni, mengambil masa 139 tahun baru sampai. Mana kata manusia tak akan berupaya nak sampai ke bintang yang paling dekat dengan bumi, mengambil masa 100. Masa tu kelajuan cahaya adalah 1 tahun. 1 tahun baru sampai dekat bintang yang paling dekat dengan 1 tahun kelajuan cahaya. Itu juga pergerakan mereka, kelajuan cahaya dijadikan oleh Allah Ta'ala daripada cahaya. Jin daripada api, gerakan laju dia boleh merosak, dia boleh ruang-ruang boleh lalu lah. Tetapi dia punya hukum dia tu berbeza dengan hukum manusia. Itu sebab jin ni dia tak boleh masuk dalam dunia kita. Dia ada dunia dia, dia ada batasan dia tak boleh melampaui. Kalau dia melampaui, dia kena menyerupai makhluk, menyerupai ular, menyerupai anjing, menyerupai manusia, menyerupai benda-benda yang menakutkan, buruk. Tapi semua tu dalam bentuk manusia. Kita kata lembaga hitam. Tapi lembaga hitam tu dia lebih kurang macam manusia juga. Rambut panjang. Itu dia sebab apa dia memasuki ruang alam manusia ni, dia kena cara manusia.
Jin, malaikat sama juga. Nabi SAW menurut riwayat ada yang kata 4 kali bertemu Nabi dalam keadaan menampakkan diri dia, dalam rupa bentuk yang sebenar. Ada yang kata 2 kali ketika penerimaan wahyu yang pertama dan pada ketika di langit di Sidratul Muntaha tadi, malaikat tadi dia menampakkan dia punya tubuh badan dia yang sebenarlah, hakikat kejadian dia yang sebenar di hadapan Rasulullah SAW. Kemudian bila Nabi SAW dapat wahyu solat tadi, Nabi jumpa Nabi Musa pada langit yang ke-6. Nabi Musa bagi nasihat. Sama juga hidup kita ni kena dengar nasihat. Nabi pun dengar nasihat juga, walaupun dia manusia yang mulia. Dia mendengar nasihat daripada Nabi Musa AS. Nabi Musa kata, maka tak boleh nak tunaikan solat ni dalam jumlah yang begitu banyak, 50 waktu. Aku sarankan, aku nasihatkan, aku minta kurangan diskaun. Nabi naik dapat diskaun sampai nak jadi 5. Itu pun Nabi Musa kata, pergi lagi, minta lagi, kurangkan lagi, kerana umat kamu takkan. Jadi apa yang disebut oleh Nabi Musa itu adalah umat Nabi Muhammad takkan mampu nak melaksanakan solat 5 waktu. Yang laksana ni ada tapi tak ramai. Daripada jumlah orang yang meninggalkan solat ni lebih ramai daripada yang meninggalkan solat. Itu dia punya kata khulasah ataupun kesimpulan daripada Isra Mi'raj ni, iaitu ujian keimanan. Orang yang beriman akan terimalah peristiwa ni, di mana berimannya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Bila disampaikan berita ni dalam bentuk untuk mengganggu-gugat akidah Abu Bakar ni, dia kata kalau yang berbicara ni adalah Muhammad, jauh pada tu lagi. Kalau sekiranya ada perjalanan yang dikhabarkan lebih jauh daripada itu, aku pun beriman juga. Itu orang beriman punya cara pemikiran. Apa yang datang daripada Allah, apa yang datang daripada Rasul, beriman. Tanpa ada kenapa logik tak logik. Itulah kita orang beriman. Ada isu-isu yang kita kena laksanakan tanpa perlu ada persoalan. Kenapa solat subuh 2 rakaat? Kenapa solat zuhur 4 rakaat? Jadi soalan-soalan ini adalah soalan-soalan yang tak menambahkan iman. Semua itu telah ditentukan oleh syarak, jumlah bilangan solat, tentang kenapa bulan Ramadan kena puasa, kenapa haji kena laksana di Makkah. Semua itu adalah iman. Kenapa perlu jual zakat? Semua itu merupakan iman yang wajib kita laksanakan tanpa ada keraguan, tanpa ada pertanyaan. Baik, selesai. Kemudian isu yang kedua saya nak sebut tentang solat berjamaah. Ada kita punya soalan daripada kita punya soalan daripada kita punya ahli kita tanya tentang bagaimana kedudukan solat berjamaah ni. Solat berjamaah ni sama ada di masjid ataupun di surau ataupun di rumah, yang paling minimumnya adalah 2 orang. 2 orang lah, imam makmum. Jadi bila 2 orang ni kedudukan imam dapat sedikit, dan kedudukan makmum dia adalah di sebelah kanan. Ini bagi ada ruang. Kalau tak ada ruang, dia ikutlah mana-mana, tapi syarat dia mesti berada di belakang sedikit imam. Kalau kata tempat tak cukup, dia duduk belah kiri. Tempat tak cukup, dia duduk belah kanan. Tapi yang disunahkan, dia berada di sebelah kanan imam, lebih kurang daripada belakang sedikit. Di belakang sedikit dia, kalau ada seinci ke 2 inci ke, dia berada belakang sedikit pada imam, maka begitulah kedudukan imam dan makmum yang 2 orang. Kalau 2 orang, kalau makmum 2 orang ataupun lebih, maka dia punya cara dia adalah berimbangan. Maksudnya balance lah, kiri kanan tu sama. Kalau belah kiri ni 5 orang, ni pun 5 tengah orang. Sekiranya untuk barisan yang seterusnya, barisan kedua, ketiga tu, ada setengah pendapat kata dahulukan sebelah kanan. Ada yang setengah pendapat kata tak, kita kena mulakan berimbangan berdasarkan hadis yang pertama tadi. Kita kena imbangkan supaya kiri kanan tu seimbang lah. Jadi kalau orang pertama masuk ke tengah-tengah, yang kedua masuk sebelah kanan, yang ketiga masuk sebelah kiri, yang keempat sebelah kanan. Itulah seterusnya. Jadi kedudukan
kedudukan barisan imam tu, barisan makmum tu akan cantik lah. Ada satu pendapat lagi kata tak, kita kena mendahulukan jihad kanan berdasarkan hadis. Dia kata kanan ini lebih dimuliakan, dahulukanlah yang kanan. Jadi penuhkan yang kanan dulu. Jadi yang kiri ni kemudian, apa dapat kiri ni kira dia dapat yang kurang bagus lah. Macam tu maksudnya dia punya nilaian ganjaran tu berbeza dengan orang yang berpindah kanan. Jadi kita nak guna yang mana pun tengok kepada kesesuaian kedudukan kita punya surau lah. Kerana kita nak dahulukan sebelah kanan pun tak ada masalah, nak dahulukan di bahagian tengah pun tak ada masalah. Tapi kalau bila ada bertemu dengan bahagian pintu tu, kita tengok kesesuaian dah. Kalau kita turun dulu ke depan pintu, orang nak masuk je nak payah, orang terpaksa lintas depan kita. Jadi kita terpaksa penuhkan di kanan kiri, tengok kepada kesesuaian. Jadi dalam hal ni makmum tadi dia boleh pilih lah, sama ada duduk tengah-tengah ke, di belah kanan ke, pulang kepada dia. Kemudian yang ketiga, isunya sekiranya baris pertama dah penuh, baris kedua dah penuh, baris ketiga dia baru masuk seorang. Dia seorang je, jadi dia pula lambat sikit kan. Jadi pada ketika itu yang disunahkan dia kena cuit seorang supaya salah seorang daripada barisan yang last tadi akan berundur ke belakang supaya dia tadi dapat pahala saf. Itu yang sunnah. Tapi kebanyakan kita tak amal benda-benda ni. Tapi kalau contohnya orang yang datang kemudian cuit orang depan akan jadi pelik sebab ada orang cuit apa ni. Sedangkan aku ikut iman. Jadi dia tak buat apa-apa lah. Jadi sepatutnya kalau ada orang cuit bagian belakang tadi, disunatkan dia berundur supaya dia dah bagi peluang untuk orang yang datang lambat tadi dapat pahala buat saf, pahala saf lah. Tapi kalau dia tak faham, mana kata orang yang belakang seorang je lah, tak dapat pahala saf lah. Dan bagi isu kita sekarang ni, sebab kita memang duduk berjarak-jarak, jadi isu berjarak ni jadi benda tu tak valid lah. Kita memang dah duduk dalam keadaan berjarak. Jadi kalau kita berbelakang seorang, kita nak bagi orang belakang tu, memang belakang pun berjarak juga. Ini isu yang saya tengahkan ini membabitkan sekiranya barisan tu barisan yang soft ikut yang asal lah. Sebelum kita ada SOP jarak ni, maksudnya kalau ada makmum yang lah datang, dia kena disunatkan dia panggil orang belakang, orang yang bersaf belakang tu untuk ke belakang, berada bersama saf dengan dia. Kalau dia faham lah, kalau dia tak faham, dia tetap berada di situ lah. Jadi kena datang awal. Tak lambat, tak dapat saf kalau dia belakang. Itu je. Kemudian apabila dia panggil seorang ke belakang, kemudian berlaku kekosongan. Maksudnya bila berlaku kekosongan tadi, yang kiri kanan tadi dia akan merapat. Yang mana yang baiknya untuk merapat? Yang tu ikut tu siapa yang bersegera tadi dia rapatkan, ataupun dua-dua merapat pun tak ada masalah lah. Maksudnya bila orang yang ada berlaku kekosongan dia, tentunya ada orang yang lambat lagi tu masuk pula, tak kisahlah. Jadi yang belakang tu ada 2 orang pun dah dapat pahala saf. Kalau yang tempat yang ruang kosong tadi, sama ada belah kiri atau belah kanan, dia boleh rapatkan boleh. Rapat kosong. Kalau perempuan, lelaki dan perempuan, suami dan isteri, isteri itu berada di belakang. Kalau tempat yang luas lah. Kalau Nabi dulu, Aisyah cerita, bilik rumah dah sempit. Nabi bangun malam tu, ketika Nabi sujud, dia kait kaki Aisyah supaya dia boleh sujud. Itu yang dalil kata tu. Kalau solat tadi, kalau sentuh isteri tak batal wudu tadi, antara hujah lah yang menunjukkan kalau sentuh isteri tak membatalkan wudu. Perlakuan Nabi tu bila Nabi solat tu, dia kait kaki Aisyah ketika mana nak sujud. Sebab duka rumah Nabi ni sempit solat malam. Dan Nabi kata Allah menurunkan keberkatan kepada si suami apabila dia bangun malam dia jumpa isteri dia. Kejutan suami isteri tak bangun, soal lain, dia dah dapat keberkatan lah suami tadi. Kalau isteri bangun, maka dua-dua berpeluang
dilalui. Yang lebih adalah pada suami. Kalau isteri bangun awal, dia kejut suami, maka isteri tadi berpulih keberkatan di sisi Allah. Berkat. Suami dia tak bangun, bahkan suami dia marah dia. Apa ganggu abang, tidur lewat semalam. Keberkatan turun kepada isteri juga, walaupun suami dia tak bangun. Tapi kalau suami dia bangun, okay, jom kita solat berjemaah sekali, sebelum kita solat tahajud sekali, maka keberkatan kepada kedua-duanya. Dan kelebihan keberkatan adalah pada isteri dia. Sebab apa? Dia bekerja. InsyaAllah. Okay, baik, bersambung kepada pengajar kita. Minta maaf ada apa ni dalam apa ayat atau kaedah fiqh ad-darurah atau halal buat ad-darurah tulil mawdu'at. Dalam keadaan sekarang ni yang kita bincang ni dalam keadaan sempurna kan. Kita sekarang ni dalam situasi ni, dalam situasi ad-darurah kan. Jadi kalau kita nak sempurnakan memang satu masalah kan. Jadi ayat mana prinsip apa tadi itu macam mana? Jadi kalau dalam masa saya sebut tadi, isu-isu tadi yang kita bincang adalah membabitkan dalam keadaan normal. Dan sebelum ni lah, maksudnya sebelum kita rapat sah. Jadi dalam keadaan sekarang ni, kita dah memang tak rapat sah dah. Sebab ada isu darurah, jadi kalau kita duduk belakang. Kalau kita duduk belakang pun tak jadi isu lah. Sebab apa? Memang begitu keadaan susunan dia. Ini tak jadi masalah lah. Sebab kita, kedudukan kita di dalam darurah. Dalam apa kata mudarat lah. Jadi benda-benda tu semuanya adalah bersifat sunat saja. Saya pernah tanya satu ustaz di Cilangor. Dia kata lebih afdal kita masuk belah kanan supaya tidak berlaku banyak pergerakan dalam sahur depan kita kan. Masuk belah kanan, mana orang yang ujung tu senang lah, dan pergerakan sahur tak akan berlaku banyak lah kan. Tapi saya tak ada nak tanya adakah hadis tentang benda tu kan. Lepas tu yang kedua pula, ada dikatakan dua hadis yang mengatakan satu bukan dua hadis lah, dikatakan dua hujah yang mengatakan satu, kata Imam Syafi'i kata makruh, yang Ahmad kata kena sembahyang lain. Sembahyang lain macam mana? Mana tak sah lah, kena sembahyang lain. Kalau dia duduk seorang belakang. Oh, dia kalau dalam masalah solat berjamaah ni, kalau dalam mazhab Syafi'i ni dia tak kata tak sah. Tadi bila dia berada di satu balik dinding yang tak boleh dimasuki dia, ataupun ada benda yang menghalang, contohnya pintu ataupun laluan yang terkunci, pagar, dia ada pagar tapi pagar tu berjaring. Tapi berkunci dia menyebabkan ketika solat kalau apa-apa berlaku dia tak boleh nak masuk, dia tak boleh nak penuhkan saf dan sebagainya. Maka dalam mazhab Syafi'i kata memang tak sah. Dan orang yang sembahyang macam kita, dalam ni penuh dah, luar tu dia dalam mazhab kita tak boleh solat tu, melainkan pintu tu kena buka. Ataupun pintu tutup tapi maksudnya boleh dilalui oleh orang, baru sah. Dan mazhab lain tak, contohnya mazhab Maliki kata tak ada masalah lagi mana hak makmum tadi yang luar tadi dia boleh mengetahui pergerakan imam. Jadi pengetahuan kita sekarang ni pergerakan imam melalui tadi lah mic tadi tengah boleh. Jadi isunya di sini membabitkan ijtihad. Ijtihad. Sebab apa dulu kita kata mungkin sebab bila ramai yang makmum tadi menyebabkan orang yang berada di balik dinding tadi dia tak boleh mengetahui pergerakan imam. Kan? Tetapi kalau dalam mazhab kita bila laluan tadi boleh dilalui, contohnya dibuka contohnya, dan makmum yang di bahagian luar tadi dia boleh mengetahui pergerakan imam tadi berdasarkan pergerakan orang yang berhampiran dengan dia waktu bersambung. Contohnya dia ni seorang duduk dekat balkon ni, seorang ni kat bawah tangga tu. Bawah tangga tadi dia mengetahui pergerakan imam tadi berdasarkan pergerakan orang yang berada di kat luar tadi. Dengan syarat laluan tadi boleh.
Itu dia kata maksud tidak sah tadi. Yang kata sah tadi, ada setengah orang kata sah dengan sebab dia mengetahui pergerakan imam. Yang kata batal tadi sebab tadi lah batal kalau dia sembahyang Jumaat jika mana dia duduk bahagian luar dalam keadaan betul. Jadi kalau kita pegang kepada mazhab ini tak boleh solat macam tu lah, kena buka. Jadi orang lain pula tutup. Sebab apa? Takut ekor ni tak sejuk, dia tutup. Itu bahaya dah kalau pegang mazhab ini tak boleh. Dia kena ada setengah masjid tu maklumkan buka bahagian belakang tu, jangan tutup. Tak apalah, orang maklum. Ada yang tak tahu ni dia pergi tutup. Jadi masalahnya. Dalam masalah kalau berada dalam bangunan yang sama, dia solat dia sah walaupun imam kat sini dia sembahyang kat belakang sekali. Ini jawab 2 3 4. Berapa dia sah sebab apa? Dia boleh mengetahui pergerakan imam. Boleh nampak imam tu rukuk, dia rukuk walaupun jauh. Adapun sah pertama sini dia buat sah pertama, kedua tu kat sana. 2 orang. Sebab apa dia jauh? Sebab dia nak jaga anak dekat belakang tu. Sah juga. Jadi Mekah lah tak? Macam di Mekah lah. Kan? Orang sembahyang kaki apa? Atas jalan. Jalan sana Kaabah. Pasal Mekah lah kan dalam sedia tu. Dan di luar tu dia putus ada pula sana kumpulan sana pula sembahyang ikut imam lah, ikut imam. Putus ke tu. Ada lagi pula yang sambung. Jadi macam mana? Cuma mazhab lain lah. Mazhab ni lah. Tak kira kan apa dihalang bangunan lah. Tapi sebut dia kerana mereka pegang kepada mengetahui pergerakan imam melalui pendengaran tadi dengar. Ataupun ada kalau dalam mazhab kita ni ada maksudnya ada apa tu makmum yang boleh melihat pergerakan makmum yang melihat pergerakan makmum yang lihat pergerakan makmum sampailah ke imam dia tu yang bertali arus bertali itu tak apa. Dalam mazhab kita dia bertali dia daripada masjid Telekong tu sampai ke sini ni kata ramai sangat orang. Jadi kita bergerak tadi sebab apa? Kita rukuk sebab tengok kepada orang yang makmum tadi, makmum sampai ke depan. Sah juga. Jangan ada yang menghalang tadi. Pagar boleh, pagar tu terbuka. Pagar tu tak berkunci. Itu masalah. Dia masalah benda sunat. Kita kata dapat pahala tadi sunat. Jadi kita merenggangkan ni pun dapat pahala juga. Sebab apa? Mengelak mudarat, dapat pahala juga. Orang yang merapatkan saf tadi berdasarkan hadis Nabi. Hadis Nabi kata rapatkan saf. Apa tak rapatkan saf? Dia tak dapat pahala rapatkan saf. Tapi solat dia tetap sah. Sama macam kita pakai hidung kita ni terhalang daripada menyentuh tempat sujud. Yang tak bergerak, tempat sujud tak bergerak ada ni, benda ni bergerak ikut kita. Ini makruh hukum dia. Tapi oleh kerana mudarat tadi kita pakai juga makruh. Tapi bila dah ada mudarat tadi tak jadi makruh lah. Sebab ada alasan, ada perkara yang kita ambil. Menolak mudarat itu lebih diutamakan berbanding mengambil manfaat. Mengambil manfaat tadi apa dia? Kalau kita buat ni kita ikut sunnah Nabi. Tapi oleh kerana ada mudarat, maka mudarat itu lebih diutamakan untuk kita tolak. Jadi kita kena solat jarak. Itu pun ada pertikaian juga lah, ada tak setuju dan sebagainya. Itu biasalah. Zulhiyah mazhab. Masa arti buat dah lagi. Macam kan? Macam kata vaksin kena ambil ke tak? Kan? Ada orang yang tak setuju vaksin, biarlah. Nanti bila kerajaan Arab Saudi pula buat ketetapan siapa nak pergi Mekah kena ambil vaksin. Jadi satu syarat. Bukannya ibadah haji benda vaksin tu. Benda tu syarat yang di luar pada ibadah haji. Dia mendatang. Kalau haji dia kata siapa yang nak masuk kota Mekah mesti ada vaksin. Contohnya telah ditunjuk dengan dos vaksin lah. Jadi kita kalau tak tunjuk tak boleh dibuka. Nak tunaikan haji wajib. Kan? Vaksin wajib lah. Ma la yatimu bihi illa bi fawal wajib. Tak sempurna sesuatu tu melainkan dengan dia maka dia jadi wajib. Macam wudu. Wudu tu hukumnya bukan wajib. Dia wajib bila kita nak tunaikan solat. Tak sempurna solat melainkan berwudu. Kalau kita nak saja berwudu, sunat. Dia adalah benda yang sunat. Kita nak pegang Quran
Quran ni dia wajib dalam keadaan kita berwudu, bersuci, kita berwudu. Jadi pegang Quran tadi wudu tu wajib. Asal dia tak wajib pun. Saya buat sini tadi lah, asal dia tak wajib, tapi oleh kerana lagi aku terhalang daripada pergi haji ni, maka aku daftarlah untuk menerima wajib. Apa yang dah kena? Ada yang mengatakan ni semua ni Yahudi punya program ni. Yang tu kita kata teori. Teori ni boleh jadi betul, ada boleh salah. Kan bila kita kata macam kata teori Dajjal ni, jadi orang boleh kemukakan macam-macam teori kan. Sebut Dajjal ni boleh jadi dia ni dalam bentuk hakikat, memang dia tu adalah manusia yang boleh, yang daripada anak Adam, macam manusia biasa ni lah. Ada yang kata dia ni adalah satu organisasi, satu negara, macamlah dalam bentuk konspirasi. Tapi apa-apa pun teori-teori yang dikemukakan oleh orang-orang lain ni, ianya kembali kepada asal dia. Apa dia asal dia? Ialah hujah kita daripada hadis Nabi dan Al-Quran. Jadi hadis Nabi sebut adalah seorang lelaki. Walaupun ada orang takwil macam-macam lah, orang takwil, orang bagi satu kata penafsiran yang berbeza daripada yang sedia ada. Kan? Dia kata takwil ni macam Allah tu sama, Allah tu di langit. Dia orang takwil, macam takwil kan. Itu untuk mengelak syabuk, menyerupakan Allah tu dengan makhluk. Jadi orang bagi takwil Allah ni punya kekuasaan yang meliputi ketinggian, kekuasaan dan sebagainya lah. Sama macam teori-teori yang dikemukakan oleh lagi. Macam teori yang saya baru baca ni, teori Ya'juj wa Ma'juj. Ya'juj wa Ma'juj ni bukanlah manusia, tetapi adalah satu limpahan lava gunung berapi itu. Macam teori sebab apa? Dia pun ada ujian Al-Quran juga. Jadi ini dia punya huraiannya berdasarkan teori. Dia kata kenapa Iskandar Zulkarnain yang terkenal hebat ni, dia masuk mana-mana wilayah dia boleh kalahkan. Dia pergi mana-mana negara pun tak boleh lawan, siapa pun tak lawan, semua kalah. Tapi bila berhadapan dengan Ya'juj wa Ma'juj ni, bila dikhabarkan oleh penduduk kampung tu kata kami ni diserang oleh Ya'juj wa Ma'juj. Kenapa kalau kita tengok Zulkarnain dia tak melakukan serangan, kenapa dia tak pergi serang Ya'juj wa Ma'juj tu saja? Sedangkan dia punya kekuatan, dia punya kehebatan. Tapi apa yang dia buat, dia kata kita buat benteng. Apa situ dia macam ada soalan, macam ada kebenaran teori. Sebab apa dia buat benteng? Kerana lava gunung berapi, dia kata Ya'juj wa Ma'juj ni adalah lava yang terbit daripada limpahan gunung berapi yang sangat super, kata super luar bagi orang putih kata gunung berapi. Kerana Allah dia punya super dia punya limpahan lava itu menyebabkan merosakkan seluruh harta benda, manusia habis mati. Dia tak mengenal siapa, keganasan dia tadi. Jadi dia memberi hujah tadi berdasarkan tadi lah. Sebab apa Zulkarnain tak pergi serang. Bahkan dia bina tembok. Sebab apa? Tembok ni lah yang boleh menghalang lawa tadi. Kita buat empangan kan. Buat empangan tu apa boleh menghalang air daripada banjir dan sebagainya. Jadi teori ni lah yang diguna. Jadi dalam masa yang sama dia mencela, dia mengkritik, bahkan dia kata siapa yang berpandangan bahawasanya Ya'juj wa Ma'juj ni adalah manusia, adalah daripada anak Adam ni, orang yang masih lagi berfikiran itu, dia tak melihat pada kajian-kajian baru. Itu masalah dia. Dia datangkan satu teori itu, dia tolak habis teori lain ni. Dia kata teori ni boleh jadi ada betul dan salah. Tetapi bila terbalik kepada hadis Nabi, maka kita akan dapat jawapan bahawa Nabi kata Ya'juj wa Ma'juj adalah daripada anak Adam, manusia juga. Tapi dia punya sikap dia punya kelakuan adalah lebih ganas. Cuma segi perbezaan tu tetap ada. Ya'juj Ma'juj ni ada yang kata dia adalah kawasan, ada tempat. Kemudian Ma'juj ni adalah pemimpin mereka. Ada yang kata Ya'juj wa Ma'juj ni adalah orang-orang kening. Dia punya besar sejengkal, dua jengkal. Dia punya ketinggian, tapi dia punya ganas dari macam. Kita tengok contoh orang pergi kan, kecil dia bergerak dengan laju, dengan jumlah yang sangat ramai. Satu manusia biasa pada waktu tu
disebut bersamaan 1000 Ya'juj wa Ma'juj. Bila seorang Ya'juj wa Ma'juj tu dia mati, dia meninggalkan 1000 dan lebih dia punya keturunan dia. Nak kata anak pinak ada tu 1000. Itu cicit dia 1000. Piuk dia 1000 macam tu dan lebih. Itu yang bila dia berhadapan musuh tak boleh lawan. Walaupun ada riwayat kata dia ni bertubuh badan besar macam gergasi tu. Ada yang kata dia punya badan tak besar, sekitar 4 hasta. Dia kata sejengkal, 2 jengkal. Tapi kita boleh bayangkan Nabi kata jumlah dia sangat ramai. Bila ramai tadi kita tengok kecil-kecil pun kita tengok kalau kecil ni masuk kat telinga kita lah, kan, gigit kaki kita. Ada tak ada apa kata ni corona pula. Itu yang muncul. Coronavirus. Coronavirus macam-macam. Itu semua teori. Teori tadi dia ada boleh jadi benar dan boleh jadi palsu lah. Semua ni menakut-nakutkan kita. Jadi bila kita kata kita bersetuju dengan satu teori tadi, apa persediaan kita? Itu je yang Nabi kata. Bila sahabat tanya, bila kiamat? Nabi diam, tak jawab. Sahabat kata sama ada Nabi marah ke? Nabi rasa terganggu. Nabi tengah bagi ucapan, orang tanya soal kiamat. Dah selesai Nabi tanya, mana tadi yang tanya pasal kiamat tadi? Saya ya Rasulullah. Nabi kata, apa persediaan kamu menjelang datangnya kiamat? Jadi orang tadi terdekat pula. Tak ada persediaan pun, tapi nak tahu bila kiamat. Kan? Ini masalah. Macam ni lah, macam coronavirus ni lah kan. Kita buat persediaan ni kan. Saya tak tahu kan. Kita kena buat persediaan lah. Persediaan kita kata, oh ini kalau kita kata coronavirus ni adalah konspirasi Dajjal. Jadi apa persediaan kita? Badiru bil amal, bersikeras beramal. Jadi Ustaz, dalam hal ini penyelesaian dia yang kata positif dan negatif ni dua-dua merujuk kepada hadis, merujuk kepada kan, bukan dia mana dia huraikan benda tu berdasarkan hadis berdasarkan Quran kan. Jadi benda ni satu ikut ni kan. Mana dalam pada kita hikmah ni dua-dua boleh pakai lah kan. Dia apa bila disebut ada mengenakan hujah ni, kita sebut hujah yang dibawa oleh golongan gay, lesbian ni perempuan ada hujah daripada Quran tu. Dia bawa hujah kan, dia kata la yu'minu ahadukum, tidak beriman seseorang daripada hatta yuhibbu, sehingga kamu mengasihi saudara kamu seperti mana kamu mengasihi diri kamu sendiri. Jadi dia kata apa masalah kita mengasihi saudara lelaki kita? Maksudnya bercinta lah. Nabi pun biasa mengucapkan lafaz-lafaz cinta. Wahai Muaz, aku menyintaimu. Nabi mengucapkan cinta kepada seorang lelaki. Tiba-tiba hari ini orang mendakwa cinta antara dua lelaki ini adalah sesuatu yang asal, sesuatu yang jahat. Kan? Ini ada hujah yang diguna pakai itu, tapi hujah dia adalah menyalahi kaedah-kaedah muktabar. Macam orang yang mengguna pakai apa, orang wanita kita perlu berhijab tadi lah, dia ada hujah Quran juga. Tapi dia kata hujah dia tu hujah yang tak muktabar. Macam orang yang guna pakai tadi, dia kata Ya'juj wa Ma'juj ni bukan manusia berdasar Quran, tetapi dia lupa ada satu lagi hujah, iaitu hujah hadis. Jadi pegang pada Quran, hadis dia tak menerima. Dia pun pegang Quran juga. Cuma bila kita kata ada perbezaan yang muktabar. Muktabar yang maksudnya semua ulama ada setuju, memang ada benda ni, benda khilaf. Ada kata perbezaan yang tak muktabar pun. Macam tadilah wanita tak wajib menutup aurat. Rambut ni bukan aurat wanita. Itu khilaf juga, tapi khilaf tak muktabar. Maksudnya yang menyalahi muktabar tadi dia tu sesat lah, kata. Dia pun guna hujah. Jadi dalam isu apa tadi soft tadi yang ada yang mengatakan yang lebih afdal adalah di sebelah kanan. Kemudian yang kata mula di bahagian tengah pun dia ada hadis juga, sebab Nabi kata imbangilah soft tadi supaya jangan sengit. Kita kata kalau
Itulah kita sengit lah. Kiri banyak, kanan kosong. Itu sengit. Jadi masing-masing ada hujah. Jadi kalau keadaan sekarang ni kita tengok pada kesesuaian. Kadang keadaan kedudukan pintu, kedudukan laluan tadi. Itu sesuai. Kalau kita dalam keadaan tergesa-gesa, kita nak kerja imam, takut sujud, kita duduk bahagian dekat dengan pintu. Kalau dia ambil sebelah kiri pun, dia dapat pahala juga sebab gerakan dia tadi. Langkah-langkah dia pahala. Kan Nabi kata jangan tergesa-gesa ketika nak mendirikan solat, kita nak kerja imam. Imam dah waladhdallin, kita baru nak. Tiba-tiba imam kata inna a'udhu Allah inna a'tayna, lari tu makruh. Salah imam ke salah? Salah imam tak? Salah imam lah. Salah imam lah baca surah apa. Inna a'tayna pula. Jadi dia bagi dia dapat rakaat. Contohnya rakaat pertama tu dia rasa dia dapat pahala dah. Sebenarnya tindakan dia berlari tadi makruh. Makruh. Kalau dia relax jalan biasa aja. Jadi ada setengah orang ni dia dah tahu nak solat, apa dia buat lambat macam gaya malas. Bukan sebab dia malas, sebab dia tadi dia tahu bahawa dalam keadaan dia jalan dengan tenang tadi lebih tenang lah. Elok dalam sana. Alhamdulillah. Tenang kan. Berlari, jangan berlari. Tak kisahlah. Nabi kata apa yang dia dapat tu adalah rezeki dia. Rezeki kita dapat rakaat kedua, rezeki kita lah itu. Jangan kelakar berlari dah. Itu sebab kerja rakaat dengan imam tadi. Kita dapat sujud yang terakhir dengan imam pun, itu saja rezeki kita. Tapi tak akan kurang kita punya pahala kita. Tak masuk mungkin ini cerita pasal dengan Isra Mi'raj. Jadi sambung sikit Isra Mi'raj. Isra Mi'raj ni apa tadi? Ujian keimanan kepada orang Makkah tadi. Walaupun akhirnya mereka tak boleh nak berhujah dengan Nabi. Nabi kata dalam perjalanan dunia aku bertemu dengan satu kabilah yang mana kabilah ni kehilangan unta. Nabi beritahu, unta kamu ada kat bahagian ni, kat sebelah penjuru ni. Mereka dengar apa kabilah tadi dengar suatu suara yang kami tak tahu daripada mana suara tu. Dan kami menemui unta tadi. Seperti mana yang dicakap pada suara tadi. Dan Nabi kata kabilah ni akan sampai di kota Mekah ni dalam keadaan dia punya ketua kabilah tu menaiki unta berkepala hitam. Bakal tunggulah. Ni dia pernah orang kata nak menjatuhkan image Nabi ni. Tengok betul dia Nabi cakap. Dah hilang dah. Tadi sebut tentang gambaran Masjid Al-Aqsa dah kalah dah. Ni tengok memang betul-betul yang datang tu adalah kabilah yang dikepalai oleh unta yang kepala hitam. Betul dah. Kemudian penduduk Mekah tanya, ada tak kamu kehilangan unta dalam kamu punya sesi perjalanan tadi? Jadi terkejut dah hati punya. Ya, macam mana kamu boleh dapat berita sedangkan kami ni baru sampai? Itu semua sebagai bukti kebenaran percakapan Nabi ni. Jadi Pabuhin dari kafar orang kafir ni cengang-cengang. Tak ada hujah dah nak lawan Nabi tadi. Tapi Nabi kata macam tu lah. Orang yang tak beriman ni, faman yahdihillahu fala mudilla lahu. Siapa yang diberi hidayah oleh Allah, tak ada siapa yang boleh bagi petunjuk. Siapa yang diberi kesesatan oleh Allah, wa may yudlil fala hadiya, tidak ada siapa yang boleh bagi petunjuk. Dan Muhammad Isra Mi'raj. Kebenaran dah terbukti dah. Kita langit tu akan cerita orang yang menuai tuai padi tu. Dah habis tuan, tunggu balik. Nabi tanya malaikat, apa ni? Kita orang yang bersedekah, orang yang menginfak harta daripada jalan Allah, orang yang berjuang pada jalan Allah. Dia punya manfaatnya tidak pernah berhenti. Nabi melihat gambaran yang ditunjukkan ni semua ghaib. Ghaib, siksaan neraka, siksaan syurga, ghaib yang wajib kita imani. Disampaikan secara sampai ada setengah tu darajat dan mutawatir. Orang yang menggunting lidah, berbohong, berdusta dalam perkataan. Orang yang mengambil batu bata dihentakkan kepala pecah.
Sama boleh pecah ni, akibat pecah lagi. Kita jangan sebab apa ni? Kesan apa ni? Kesan bermalasan melakukan solat, sehingga tak solat dah. Solat di luar pada waktu bermalasan. La yuqamu illa usala, orang tak melakukan solat melainkan keadaan malasnya adalah orang munafik. Gambaran ini. Jadi semua peristiwa yang ditunjukkan oleh Allah Ta'ala dalam Mi'raj tadi adalah sebagai satu peringatan kepada umat ini. Dia punya cara berhadapan dengan isu ni solat. Solat kan, orang yang berkata dusta, orang yang beramal dengan amalan riba, yang berenang dalam lautan darah, kemudian menelan batu bata, gambaran orang yang makan riba, semuanya dapat dihalang dengan solat. Solat ni adalah kemuncak kepada ibadah yang paling utama kepada umat Nabi Muhammad SAW. Kemudian Allah memelihara kita dunia akhirat, memelihara keyakinan kita, akidah kita daripada ancaman-ancaman yang semakin membahayakan. Ustaz, boleh sikit ni apa tentang isu bahawa Islam ni kalimah Allah kan? Ini saya rasa ujian keimanan. Boleh tak saya terkaitkan dengan ujian keimanan? Ya, isu kalimah Allah ni satu. Allah ni tak ada masalah kalau kita kata orang kafir semua Allah. Apa hukum orang kafir semua Allah? Kita kata orang kafir semua Allah berdosa. Tak ada. Orang kafir mana kafir? Jadi kalau dia sebut Allah pun tak ada masalah. Tapi yang jadi isu ini, dia menggunakan perkataan Allah itu pada bahan-bahan bacaan dia. Bahan bacaan majalah, kitab-kitab dia. Ini sebenarnya jadi masalahnya. Jadi dibimbangi, diguna pakai untuk penyebaran agama dia di kalangan masyarakat Muslim. Walaupun kita kata Indonesia ni ada undang-undang yang melarang agama lain disebarkan, tapi isunya penguasaan yang longgar. Kan kita kata macam itu. Ada orang Korea yang tinggal bersama dengan orang asli itu, bukan berdakwah lagi, tinggal, dan dia memang berdakwah dengan orang asli, tapi tak ada penguasaan, tindakan pun tak ada. Dia hidup dengan orang asli itu. Orang asli ni macam Reza contohlah, Cacim contoh, mereka ni duduk dalam masyarakat orang asli dan hingga Tok Batin pun dengar cakap orang Korea tadi. Dia cakap Melayu, dia sanggup korban tadi menyampaikan dakwah. Bila orang Islam nak datang berdakwah tadi, dia kata kalau nak berdakwah tak boleh, kena bagi bantuan tak apa, dia terima. Dan kan ada undang-undang, tak ada penguasaan. Kemudian penggunaan Allah ni kita kena nampak antara kaedah yang digunakan pakai oleh gerakan kristenisasi lah untuk memberi kesan, bukan kata waktu ni dia kesan dia macam kita kata isu penghapusan tulisan Jawi tu. Dia punya kesan 20 tahun lepas tu baru nampak. Sama juga macam penggunaan nama Allah ni. Kawan ni mungkin dia akan ikut aturan di buku yang mereka dan sebagainya lah, seperti mana yang disyaratkan. Tapi untuk jangka masa panjang tadi dia ada keuntungan pada pihak dana. Dan tambahan pula ianya pada syarat itu disebarkan di Sabah Sarawak, dan ianya tak mustahil dibawa masuk Malaysia. Sebab dia Sabah Sarawak pun bahagian dari Malaysia. Jadi kita kata di Ipoh, di Pulau Pinang, sebaran pada dakwah yang dilakukan oleh Kristian tunggu depan sekolah lah, tunggu depan pasar-pasar lah, kat dalam pasar raya dan sebagainya. Tidak akan salah tadi. Sebelum ni mungkin dia bimbang penggunaan nama Allah ni akan menyebabkan kerajaan tidak. Nanti dia dapat kebenaran kan, dia pun guna pakai hujah tadi. Jadi insyaAllah lah kita doa supaya ada kerajaan Buddha buat busana Melayu Buddha ni. Dan hari ini pula ada persidangan Menteri Seluruh Malaysia dengan Menteri Agama untuk mempersembahkan isu ini kepada Majlis Raja. Dia guna punya kuasa negeri masing-masing untuk buat kuasa tadi, kan? Supaya tidak berlaku kesan yang buruk pada anak-anak kita, cucu-cucu kita akan datang. Inilah kita mungkin kita tak apa lah. Dalam kita kata jumlah kita lah ni dalam 50 orang ke satu surau akan datang, mungkin 10 orang, 5 orang.
jumlah yang makin menurun sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sebut bahawa yudrasul Islam akan ditinggalkan Islam ni seumpama kain burung usang Islam ini. Sehingga bila ditanya dia, masalah apa itu solat, apa itu puasa, apa itu sedekah, apa itu haji, kami tak tahu apa ada solat, apa itu haji, apa itu puasa. Tak macam tu sekali orang Islam. Sehingga bila ditanya kepada seorang lelaki dan perempuan yang berumur dah tua dah, pakai tongkat, dari mana kamu memperoleh kalimah la ilaha illallah ni? Zaman tu dia tu dah tua dah. Apa jawapan orang tua ni? Dia kata kami memperoleh kalimah la ilaha illallah daripada datuk nenek kami. Dan kami pun tak tahu apa dah kalimah la ilaha illallah ni. Kami hanya sekadar sebut saja. Dan kami sekadar mengucap saja la ilaha illallah. Tapi kami tak tahu dia punya matlamat dia punya kehendak daripada kalimah ni. Sahabat tanya kepada anak murid kepada Huzaifah al-Yamani. Huzaifah al-Yamani tanya, wahai Huzaifah, dia kata, wahai Tuan Guru, dia kata, apa manfaat la ilaha illallah kepada seseorang tu kalau dia solat pun tak, puasa pun tak, zakat pun tak, apa manfaat lagi? Jadi bila dia tanya tu, Huzaifah pun balik. Anak murid dah tanya lagi 3 kali, anak murid dah tanya 3 kali, Huzaifah berbalik. Seolah-olah Huzaifah tak nak jawab soalan tu. Bila dah tanya banyak kali, akhirnya Huzaifah pun jawab. Dia kata kalimah la ilaha illallah inilah yang menyelamatkan seseorang daripada berada dalam neraka selama. Kerana kalimah la ilaha illallah tadi menyebabkan dia terselamat dari neraka. Dia boleh masuk surga lah. Maksudnya pada akhirnya setelah dimasukkan ke dalam neraka berdasarkan dosa-dosa dan kejahatan. Itu akidah dari Sunnah wal Jamaah. Orang yang buat dosa lagi mana dia beriman, dia layak masuk surga. Akidah kita lah. Jadi kita nampak benda-benda tu dia akan ada yang mendapat kata benda ni akan berlaku selepas kematian Nabi Isa. Dia kata benda ni berlaku sebelum kedatangan Nabi Isa. Nabi Isa disebabkan apa? Dajjal. Bila Nabi Isa datang, Dajjal dibunuh, kemudian orang Islam beraman. Kemudian berlaku lagi peristiwa tadi. Peristiwa orang tidak ada lagi orang yang menyebut kalimah la Allah di muka bumi, maka berlaku kiamat. Ya Ustaz, kalau kita sembahyang jarak abang 3-4 tahun nak sembahyang jarak, nama budak-budak faham tak? Sembahyang jarak kan? Kita kata dia punya apa hukum asal tadi sunnah tadi, tapi bila dah ada mudarat tadi kita ikut kepada mudarat tadi lah, kita menolak mudarat tadi. Tak, maksudnya mudarat ni sangat subjektif. Negara ni kata mudarat dia tekan ni, negara-negara mudarat tekan ni. Kadang jumlah dia pun banyak ni, dan ni jumlah tempat tu banyak sikit kan. Tapi Singapura vaksin pun sampai 2 kali vaksin pula kan. Bila habis nak ada mudarat? Itu pertanyaan dia. Sebab ramai yang tak ikut peraturan, tak ikut undang-undang. Sebabnya tidak ada SOP ni. Orang tu pakai ni tak pakai. Dia macam Allah turunkan Al-Quran tadi dah. Allah turunkan Al-Quran. Allah kata wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humuz zalimun. Siapa yang tak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, dia orang zalim. Zalim ni bukan di sisi mana, zalim di sisi Allah. Tapi orang tak nampak pun zalim ni. Jadi orang tak ikutlah ketetapan Allah tadi. Kita kata ketetapan tadi dengan istilah SOP lah. SOP tu orang tak ikut. Jadi itu yang kita tengok kemudaratan, menularnya wabak semua ni adalah ujian Allah, bala Allah. Sebagai manusia ni supaya kembali kepada Allah. Betul ke tak? Orang yang anggap saya ni keliru sikit lah, nak penjarahan Ustaz. Ada yang anggap apa takut pada coronavirus ni, takut pada Allah. Janganlah sampai tutup surah apa? Surah pakai ni lah, jarak lah. Jadi kalau sebab ni umat tu ciptaan Allah. Kan? Kita tak takut. Dia takut pada Allah. Jadi macam mana? Dia sebenarnya akidah kita Allah ni yang selayaknya kita takut. Akidah.
Tapi dalam bab kita takut kepada makhluk ni tak merosakkan akidah kita. Contohnya kita takut kepada harimau. Maksud yang mana sih kawasan harimau? Tak masuk ni. Adakah kita merosak akidah kita sebab apa? Tak takut ke Allah ke? Kau takut ke harimau? Itu dia tak faham isu akidah dengan isu perkara yang perlu kita takut dalam sesama makhluk. Jadi kita kata jangan dekati, jangan takutlah kamu kepada orang yang berlaku zalim. Sebab Allah suruh takut. Takutlah kamu terhadap doa orang yang dizalimi. Apa? Tak pasal akidah apa kalau dia takut. Itu beza kita takut dengan kuman ni. Sebab apa? Supaya Nabi mengajar kita supaya jangan memasuki satu kawasan, satu tempat yang tersebarnya wabak. Itu SOP ni dari zaman ada SOP dia dah. Jadi masalah kita ni sebab ada rentah negeri lah, kan? Islam kata jangan masuk kalau kawasan itu kata Selangor tempat yang tersebar wabak, jangan masuk Selangor. Ni awak ada masuk juga dalam tikus. Dia masuk kemudian dia keluar. Itu KM kata macam mana boleh dapat wabak kat sini? Dia rahsia tak beritahu sebab dia lalu pergi Selangor jalan tikus. Dia tak ikut SOP. Kalau dia beritahu benda yang benar takut kena saman. Tu punca dia. Jadi sebenarnya kita masa kita ikut SOP jajaran ni itu sebenarnya dia sekarang orang tak memahami sunnah. Sunnah ada sunnah yang wajib, ada sunnah yang sunat. Yang wajib tadi, itu wajib lah. Hatta kita kata solat Jumaat pun tak perlu solat Jumaat. Sebab apa? Sebab musim wabak. Wabak ni tersebar berpuluh-puluh tahun. Tak payah pergi sembahyang Jumaat lah. Sebab apa? Sebab wabak tadi lah. Wabak ni Allah juga punya sebab apa takut dengan wabak ni. Sebab ada juga dalam pengajian kita, dalam hadis-hadis Nabi kata hindari wabak. Sama macam Nabi kata hindari Dajjal. Bila kamu tahu Dajjal tu ada kat masjid Hanafi tu, jangan pergi ke masjid tu. Walaupun pergi masjid adalah benda yang diarahkan ataupun disarankan oleh Allah. Bahawa kita dibimbang kita kena fitnah Dajjal. Larilah. Ketiga tu Nabi kata 2 lautan lebih bagus. Nyuruk dalam gua. Bawa kambing, Nabi kata bawa kambing. Bagi bekalan kita. Kenapa tak ikut sunnah ni juga? Kan? Kita kata kita bimbang nanti orang kita punya generasi kita tak tahu bagaimana solat secara berjamaah. Nanti kita sebaran ilmu ni berterusan. Ibu bapa main peranan untuk bagi kita ilmu berkaitan agama dan bimbang bila anak-anak tak tahu tentang isu-isu agama ni. Tak tahu tentang hukum agama ni, lebih bimbang bila anak tak baca bahasa Melayu. Tapi Iqra' tak baca Al-Quran tak pandai baca, dia tak bimbang langsung. Dia kata tak apa. Nanti kita boleh hidup. Ulang dalam batu boleh hidup. Kadang-kadang heran juga. Tak saya contoh macam yang geng tu viral tu kan. Tak nak ikut SOP yang semua tu, jarak sembahyang jarak tu. Kita tengok apa yang berlaku dekat geng tabligh dulu kan. Berapa banyak mereka kena fitnah tu. Disebabkan apa ni kluster tabligh. Lepas tu bila habis benda tu, mereka nak juga ikut, nak rapat apa semua kan. Padahal KKM semua dah bagi nasihat dan sebagainya kan. Geng-geng ni lah geng-geng yang tak tahu lah, mungkin saya boleh cakap geng-geng anti-vaksin lah apa semua ni kan. Mereka tak, dia macam tu, tapi saya tak tahu lah, mereka ni pandai cakap. Mereka tak pernah pergi Mekah kan. Saya nak tanya tu je. Kalau mereka pergi Mekah, mereka tak ambil apa ni yang yellow fever punya ni kan, demam kuning punya vaksin tu vaksin sebenarnya. Kalau tak ambil tu tak boleh masuk Arab Saudi. Pasal apa dia buat ni? Macam mana dia boleh masuk? Kalau dia tak ambil injection tu. Ni yang ada tanda dekat kiri ni vaksin ni. Tu BCG dia buat geng-geng ni. Anak dia pun memang tak mau bagi. Tapi nak tunggu dia pergi Mekah tu. Macam mana dia nak buat? Kita kata dia pun tak nak vaksin satu hal. Lepas tu menyebarkan teori-teori tadi lah. Kita kata teori tadi boleh jadi betul. Jadi dia anggap bagi mereka tu betul dah. Sedangkan benda tu selagi mana tak berlaku boleh jadi benda tu palsu kan. Berdasarkan kepada andaian. Kita teori ni andaian lah. Macam mana boleh jadi teori. Kita kata teori Dajjal macam teori yang dimukakan. Kita kata nak satukan semua satu pendapat tu mustahil lah. Pasti ada orang kata. Tetapi isunya kalau kita pemerintah keluarkan macam kita kata SOP ni. Kalau benda ni tak menepati kebenaran, macam kita belajar bab haji tu kan.
hatta dalam bab wukuf di Arafah tu, pemerintah keluar kenyataan hari Selasa adalah hari Arafah. Tiba-tiba yang betulnya adalah hari Isnin. Maka yang diikut adalah pemerintah tadi. Dia tak perlu qada, tak perlu apa. Memang hari Arafah atau hari Selasa, walaupun hakikat tu hari Rabu, hari Isnin. Ketetapan pemerintah tu dianggap diterima oleh syarak. Hatta walaupun seluruh ulama bersepakat selepas tu, oh rupanya memang silap tahun ni kita buat hari Arafah hari Selasa, rupanya hari Rabu. Kan? Kemudian dia buat hari jadi bila hari Arafah 9 Zulhijjah tu, kemudian 10, 11, 12 tu dah berubah dah kan. Jadi hatta dalam bab syariat tu pun Islam kata ikut pemerintah. Jadi dah tambah dalam isu-isu dalam masalah perkara-perkara yang disebut sebagai hukum sunnah. Rapat asal. Pemerintah, kalau pemerintah salah pun tak mendatangkan dosa sedikit. Bahkan orang yang mengikut perintah pemerintah tadi pun dia diberi pahala ganjaran oleh Allah Taala. Dia tak pergi masjid, dia dapat pahala pergi masjid juga. Sebab yang beri pahala tu Allah. Allah tahu sebab apa dia tak pergi masjid. Sebab ada halangan, ada tegahan, ada ancaman dan sebagainya. Walaupun ancaman tu palsu pun. Arahan kerajaan kata jangan keluar sebab sini ada wabak dan sebagainya. Dia nak pergi juga. Yang belum pergi tu dia jatuh haram. Dosa lah dia. Saya bisa mengaji kat pemerintah tentang wa'ati Allah wa'ati Rasul wa'ati Amri pemerintahan kan. Dia kata patuh pada Rasul dan Allah tu mutlak. Tapi patuh pada pemerintah tu tak mutlak kan. Kalau pemerintah tu zalim tak betul, nasihat ulama tak betul, ada tekanan mana-mana kan, kita kena tengok kan. Dia tak mutlak. Ati Allah wa ati Rasul. Allah mutlak, Rasul mutlak. Manakala perintah dia bersifat, selagi mana tak melanggar perintah Allah, selagi mana tak perintah Rasul. Jadi kita kata kalau melanggar SOP ni, kalau jarak ni apa yang melanggar perintah Allahnya, apa yang melanggar perintah Rasulnya. Sebab ada hadis Nabi SAW yang tadi lah, kamu hendak hindari mudarat, la darar wa la dirar. Jangan kamu datangkan mudarat dan menyebabkan mudarat. Jadi itu hadis dari saya dibagi sebagai kaedah fiqhiyah. Hukum fiqh tu diambil pada benda tu. Kalau ada mudarat, tak payah buat benda tu. Kalau hang buat mudarat, jangan mendatangkan mudarat kepada. Kalau hang ni membawa mudarat, jangan datangkan mudarat kepada orang lain. Apa ada dia punya kaedah dia. Dan kaedah ini macam kita kata dia ada kaedah yang dibuat tadi, kemaslahatan. Maslahah ni benda yang mendapat manfaat orang ramai. Menolak mudarat. Mudarat tadi penyakit tadilah diutamakan daripada mengambil maslahah. Maslahah ni benda-benda yang dapat kebaikan kepada manusia lain. Nampak? Benda maslahat pun kita kena tolak. Sebab apa? Kerana nak mengelak mudarat. Itu kaedah orang bagi. Sebab soal SOP ni bukan diputuskan oleh Malaysia saja. Maksudnya ni kita di seluruh dunia. Kalau kita tengok di Mekah, di negara yang dipenuhi oleh orang alim, kita kata wali-wali Allah hari ni, kalau ada ni ayat negara Yaman, di Syria pun sama juga. Dia punya keputusan pun sama juga. Ada pula orang kata, oh ni ulama-ulama dunia. Allah Ta'ala Allah Ta'ala kan. Nanti kita kali itu kita serah kepada Allah lah keputusannya. Kadang mereka guna hujah ni kerana nak mula lah apa yang diputuskan tu. Kadang orang putih kata annoying, menjengkelkan kan. Kita kalau dengar pun tak boleh dengar sebenarnya. Nak aja jawab kan. Nak je balik. Depa ni pandai dengar kata. Yang buat viral tu sebenarnya bukan ramai pun. Dia satu grup tertentu macam tu lah. Macam berkata kalau takut kat virus kan. Tengok tokoh-tokoh ulama kan, dia kata Dr. Rahudin, dia tu sakit. Kenapa tak bertawakal lah, berdoa je lah. Dia dah bersifat boleh berdoa, jampi-jampi minum air je lah. Pergi Amerika tu, apa nak berubat. Sebab apa? Sebab dia belajar tentang apa? Supaya mencari penawar, bukan saja sendiri doa ni. Kata tak percaya kepada Al-Quran ke? Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Orang mukmin tu dapat syafaat daripada Al-Quran tu, menyembuhkan. Dari Quran. Kita tak tahu kepala orang yang perawan ni dari jumpa tu.
buat pembenahan jantung, buat penjelasan jantung. Itu ada arahan, pahaman dia terhadap agama itu secara menyeluruh. Dia faham agama ni bukan hanya berserah saja, berdoa dan berdoa saja. Ada fas'alu ahla zikri. Tanya orang-orang yang ahli zikir ini supaya dapat ilmu tadi, ilmu jantung. Pergi lagi dia pun tak pergi ke rumah ya. Kan? Itu bukan begitu sebab dia ada ilmu yang kita tahu, ada ilmu yang kita tak tahu. Kita ilmu berkaitan dengan kuman-kuman. Ya, macam mana dia buat vaksin itu, pecahkan kuman-kuman COVID tadi, dia hancurkan, dia buat vaksin. Itu semua teknologi itu berdasarkan akal yang Allah Ta'ala berikan. Bila ada musibah tadi, bagaimana manusia ni menangani masalah. Cuma bagi orang Islam, jadi ada kaitan dengan Allah. Ini semuanya ujian Allah ni. Mana cara kita dekatkan diri kepada Allah, kita banyak beramal. Tak boleh datang masjid tu kita beramal kat rumah. Beza kita dengan orang kafir dia vaksin ni memang penyelamat. Kan? Macam kita nak vaksin, selamatlah kita. Itu salah juga dengan kita ada. Kita ni buat sini sebagai salah satu usaha kita. Jadi cara kita nak mengelak tadi, kita tunjuk vaksin lah. Tunggu bila saya daftar. Tak nak pun tak apa, dia tak nak sama, tak ada nak paksa kan. Lain kalau dia kata wajib. Wajib kena. Wajib dia kata kalau tak vaksin ni tak boleh dapat sekatan lah kan. Kena sekatan lah. Dia akan berlaku juga. Macam saya cakap tadi ya, yang apa nak pergi Mekah tu kan. Yellow fever punya suntikan tu. Tak boleh nak terbang. Jadi tu saya kata sampai satu tahap tu vaksin tu wajib sebab apa nak bagi Mekah. Kita nak tak macam dia dah tunaikan haji lain lah. Tapi anak-anak dia cucu-cucu tu mesti nak ambil juga sebab nak bagi wajib nak tunaikan Mekah tadi. Pergi negara Afrika tu, turun kat airport tu, sampai dekat dia punya apa? Immigration tu dia check dulu. Yang vaksin tu pun pandai. Dia kata cucuk sekali tak boleh lagi, kena cucuk 2 kali, 3 kan. Yang tu dia orang panggil dia punya kata aturan vaksin tadi lah. Lepas tu ada orang tularkan pula vaksin ni orang Islam tak buat. Ada yang orang kafir juga orang Islam buat. Jadi ikut dia nama lah kita nak beli yang mana. Beli vaksin apa tu kata apa? Macam budak-budak lah kan. Dia umur 1 tahun tu dia ada ni. Umur 2 tahun ni. Umur sebulan ni. Dia macam vaksin lah tu. Jadi siapa yang nak daftar Kasih Sejahtera. Tak nak daftar, tapi dia tulis itu bersetuju ataupun tak bersetuju. Tak bersetuju tak payah daftar. Kan? Jadi kerana itu saja. Jadi tak mengaji pun. Kita mengaji bab tadi Isra' Arah tadi. Sudah ada kebaikan pada pertemuan kita ni. Yang baik kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang silap tu kita maaf. Biasa-biasa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasallam. Ya Allah, lihat kami dosa kami, kesilapan, kelalaian kami ya Allah. Dosa ibu bapa kami, dosa adik-beradik kami, dosa seluruh muslimin dan muslimat. Ya Allah, permudahkan urusan kami di dunia dan di akhirat. Ya Allah, masukkanlah kami dalam syurga, menghindarilah kami daripada azab api neraka-Mu dengan rahmat dan kasih sayang-Mu. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.